Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan serta para pelajar sekalian, mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan juga ke atas para sahabat baginda. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila kita melihat tentang penciptaan manusia dan alam ini, nescaya kita akan dapat melihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik penciptaan. Dan apabila kita melihat dari sudut ilmu pengetahuan, nescaya kita akan dapat melihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara orang yang paling berilmu. Dan apabila kita melihat dari sudut amal ibadah, nescaya kita akan dapati bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak amal ibadahnya. Dan apabila kita melihat dari sudut penciptaan manusia itu, nescaya kita akan dapati bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insan yang paling cantik, yang paling indah yang Allah ciptakan di kalangan manusia. Dan apabila kita melihat dari sudut kepribadian dan akhlak, nescaya kita akan dapati bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terpuji, yang paling mulia akhlaknya. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengetahui ketinggian nilai kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ternilai betapa tingginya hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu taala ingin memberitahu kepada umat manusia betapa besarnya nikmat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan keadaan umat manusia sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164 yang berbunyi wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang bermaksud dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kesesatan yang nyata. Tetapi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat manusia, Allah menyifatkan sebaliknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang bermaksud kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi memberi faedah kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menukar keadaan umat manusia daripada kegelapan, kejahilan dan kesesatan kepada cahaya kebenaran dan hidayah selepas mana diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebuah syair yang dikarang oleh penyair Arab yang bernama Ahmad Syauqi, yang mana rangkap awalnya berbunyi Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u, yang bermaksud saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, alam semesta pun bersinar terang, penuh kebahagiaan dengan senyuman indah dan segala pujian. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, kita tidak akan dapat memahami rangkap syair ini melainkan kita setelah mana kita mengetahui keadaan ataupun realiti keadaan manusia sebelum diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi innallaha nazara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada umat manusia sebelum diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, famaqatahum, yang mana Allah melihat dalam keadaan marah dan tidak suka ke atas mereka, sama ada di kalangan bangsa Arab ataupun bangsa Ajam, ataupun bukan di kalangan bangsa Arab. Yang mana illa baqaya, melainkan sedikit
baki daripada umat manusia yang tergolong di kalangan ahli kitab. Kalimah baqaya dalam hadis ini menunjukkan makna tersisanya cahaya kebenaran yang sedikit di kalangan ahli kitab, yang mana sebahagian besar umat manusia pada ketika itu berada di dalam kegelapan, kejahilan dan kesesatan. Mereka jauh daripada kebenaran, mereka jauh daripada sifat kemanusiaan. Kemudian dengan kelahiran baginda Nabi SAW, Nabi menjadi orang yang membawa cahaya kebenaran dan hidayah. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh membiarkan hari kelahiran Nabi ini pergi begitu sahaja, seperti mana hari-hari kelahiran orang-orang yang biasa. Tidak, kita kena ambil sedikit manfaat dan peringatan, kerana dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini memberi satu makna yang besar terhadap ketamadunan sejarah umat manusia dan merubah segala-galanya daripada kegelapan, kejahilan kepada suatu keadaan yang mana mengembalikan ketamadunan, mengembalikan kehidupan yang lebih bermakna terhadap umat manusia. Jadi bersempena dengan hari kelahiran baginda Nabi SAW pada tahun ini, jadilah kita umat Nabi Muhammad SAW yang lebih baik, yang makin tinggi nilai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadikan diri kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbanyakkanlah kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Antara sunnah yang kita sering kali terlelai, sering kali kita abaikan adalah sunnah berakhlak dengan akhlak yang terpuji, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Salah satu tujuan utama yang mana Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Seperti mana baginda Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yang bermaksud aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, akhlak yang mulia tidak akan dapat kita perolehi daripada pembacaan buku yang banyak. Tetapi akhlak yang mulia ini datangnya daripada diri kita yang mendampingi orang-orang yang soleh, yang mendampingi golongan para ulama rabbaniyin, yang mana jalan mudah untuk kita melahirkan akhlak yang mulia terhadap diri kita adalah kita mendampingi orang-orang yang soleh. Itulah kunci daripada apa yang diwarisi oleh para ulama, yang diwarisi oleh para salihin, yang mana mereka mampu untuk mendidik diri mereka menjadi orang-orang yang soleh. Berakhlak dengan akhlak mulia adalah dengan cara berdamping dengan orang-orang yang soleh. Daripada situlah kita akan melatih diri kita untuk menyantuni akhlak orang-orang yang soleh, sehinggalah kita sendiri menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang berakhlak mulia. Dengan itu, saya sudahi tazkirah ringkas ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.